Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita dalam segmen Pa and Ma Go Live bersama dengan saya, Amy. Dan kita ada tetamu istimewa hari ini. Tapi sebelum tu, saya nak bercerita tentang peranan kita sebagai parents. Apa yang perlu kita buat bila kita dah dapat anak ni. Jadi saya kira ramai yang bersemangat atau teruja bila nak sambut anak ni. Apatah lagi kalau anak yang pertama kan. Okey, sebenarnya anak pertama ke, kedua ke, ketiga ke, keempat, kelima, keenam, ke-10 pun, kalau dah namanya anak kita mesti teruja. Jadi hari ini saya ada tetamu istimewa bersama dengan saya, iaitu Encik Haikal Murad, iaitu founder Tateh, yang akan berkongsi serba sedikit ilmu dan pengalamannya bergelar seorang ayah. Jadi saya tak nak buang masa, saya boleh panggil Papa Haikal Boleh. Okey, saya nak bertanya pada Papa Haikal kita ni lah, apabila kita ni bergelar sebagai seorang parents kan, sebagai parents ni dah tentu kita nak yang terbaik untuk anak-anak kita, betul tak? Betul. Jadi apa persediaan paling penting untuk kita menyediakan yang terbaik untuk anak-anak kita? Boleh tak Papa Haikal explain sikit? Okey, ini saya cerita dari segi perspektif saya lah sebagai seorang ayah dan sebagai seorang ayah kepada 4 orang anak pun sekarang ni kan. So daripada umur 15 sampai ke 6 tahun. Okay, dari segi perspektif seorang ayah ni memang kena ada ilmu juga. Dia bukannya kita tak boleh kata serahkan tugas parenting ni kepada ibu saja, tak boleh. Okay. Ayah ada tanggungjawab dia sendiri, ada dia punya role dia sendiri dalam membesarkan anak ni. So yang paling penting kat sini kena ada ilmu. Dia kena banyak sekarang informasi banyak di hujung jari aja. Si ayah ni pun kena lengkapkan diri, apa yang dia kena buat contohnya kan. Okey. Yang nombor 2 yang saya nampak yang dari segi persediaan dari segi mental lah. Sebab dia melibatkan emosi juga kan. Contohnya sebab kita ni akan jadi role model yang paling besar untuk anak-anak. Of course kehidupan akan sedikit berubah apabila ada anak ni. So ayah ni juga kena faham situasi ni, akan ada perubahan dari segi cara dia nak bekerja, cara dia nak menguruskan masa dan sebagainya. Dan itu yang antara persediaan yang paling penting lah. Dia kena faham yang ada perubahan dalam hidup dia nanti. So ilmu juga penting dan juga persediaan dari segi mental lah saya rasa. Sebab dia melibatkan emosi. Okey, tapi tadi macam Encik Haikal sendiri terangkan pada kita ada anak daripada usia 15 tahun ya? Anak sulung saya dah 15 tahun. Yang paling kecil sekali? Paling bongsu sekarang ni 6 tahun. Okey, boleh tak Encik Haikal ceritakan sikit apa perbezaan ni, soalan tambahan tahu, apa perbezaan bila kita nak membesarkan anak remaja mesti berbeza kan dengan anak yang kecil lagi ni. Apa cabaran dia nak menjaga dua-dua kategori umur ni? Okey, kita faham, kita pun tahu anak remaja ni dia dah ada cara berfikir dia sendiri, right? So mungkin kalau terutama anak sulung saya lelaki, so instead of kita memberi arahan ataupun kita bagi direct instruction dan sebagainya ni, kita lebih kepada approach kita sebagai kawan lah. Berbeza. Bila dengan anak kecil ni lebih kepada arahan. Jangan buat tu, jangan buat ni, pergi sana, pergi sini. Tapi dengan anak yang lebih besar ni memang kita kena faham dia orang dah berubah remaja, dia ada cara berfikir, dia ada pengaruh daripada luar sebagainya apa semua. Kita kena rapat dengan dia orang lah. Itu perbezaan yang paling nyata dari segi pengalaman saya sendirilah. Kan dua-dua menarik kan, dua-duanya orang kata dia ada dia punya challenges sendiri, ada benda yang best dia sendiri, ada benda yang tak manis juga kan. Dengan anak remaja ni ada cabaran ni lain, dengan anak kecil ni cabaran ni lain pula lah. Itu yang saya nampak, saya perasan insya-Allah. Okey, jadi kita nak ke soalan yang seterusnya. Tapi sebelum tu saya nak juga war-warkan kepada penonton yang sedang menonton live kita hari ni. Kita ada giveaway, hadiah istimewa untuk sesiapa yang sedang menonton live ni. Anda boleh share dan anda boleh like live ni. Boleh tinggalkan komen juga dan kita akan pilih seorang pemenang yang akan menerima hadiah misteri daripada Pak Enma dan kita akan pilih secara rawak lah. Okey, jadi teruskan like, teruskan share, teruskan komen. Kita akan pilih siapa yang paling aktif. Mungkin anda lah yang kami cari. Okey, jadi kita nak ke soalan yang seterusnya Encik Haikal. Kita nak bercerita tentang macam tadi Encik Haikal cakap kan, kalau macam anak remaja ni dia lebih kepada approach sebagai seorang kawan. Untuk anak yang lebih kecil ni kita boleh beri arahan kan. Okey, jadi dari segi emosi lah tu saya percaya kan, untuk mengisi tangki emosi anak. Tapi selain emosi anak, apakah kelengkapan anak juga yang kita kena sediakan untuk anak-anak ni? Macam mana kita nak tahu kita membuat pilihan yang terbaik? Alright. Sekarang ni macam saya sebut tadi, dari segi informasi, dari segi kalau kita cerita dari segi keperluan so of course anak kecil ada keperluan dia sendiri. Misalnya 2 tahun ke 5 tahun ada keperluan dia, produk apa yang keperluan dia. Anak remaja keperluan lain pula kan. So of course yang pertama tadi ilmu. The best thing about now is ilmu ni sangat banyak di hujung jari.
So si ayah ke ibu ke kena rajin mencari ilmu ni dulu, kena cari contoh keperluan apa yang sesuai dengan anak tu dululah. Kan kita jangan ikut-ikut orang. Kita jangan ikut orang. Sebab anak kita berbeza mungkin macam kita tahu anak kita, katalah contoh yang let's say dia lambat sikit berjalan ke, contohnya ada keperluan dia sendiri. Kan kita jangan ikut orang, kita tahu anak kita sendiri face dia macam mana, progress dia macam mana. So kita dari si keperluan tu kita tengok pada keperluan anak. Okey, nombor 2, dapatkan daripada sumber yang betul lah. Sahih lah. Yang sahih. Sebab kita tak nak satu tertipu dari segi transaksi tu. Kadang-kadang beli barang tak sampai apa semua kan. Itu benda yang saya boleh share kat sini lah. Dan nombor 2 yang penting ialah dari segi penggunaan produk tu sendiri. Kan, dari segi cara penggunaan tu biarlah dapat consultation yang betul, nasihat yang betul yang diajar, dan juga contohnya dari segi warranty produk dan sebagainya. So ini penting lah supaya saya pesan ke sini pada ibu bapa keluar sana, dapatkan daripada tempat yang sah, sebab kita tak nak barang tiruan. Betul. Contoh macam botol susu kan, kita tak nak lah kita beli ni produk yang membahayakan pula untuk anak kita. Kalau daripada sumber-sumber yang kita tak tahu daripada mana. Kadang-kadang lah bukan semua online ni saya katakan jahat tak, tapi ada setengah tu kita tak tahu daripada sumber daripada mana. So mungkin kita dapat barang tiruan, so yang membahayakan pula anak kita. Itu benda ni bagi saya penting bagi ibu-ibu tahulah juga kat sini. Betul. Yang paling penting dapatkan macam tadi Cik Aika kata consultation, dan juga dapatkan produk-produk ni daripada orang kata jenama yang diyakini, dan juga bila kita nak membeli tu pun tempat yang kita nak pergi beli tu pun sendiri haruslah diyakini juga. Betul tak Cik Aika? Reliable lah maknanya. Betul, yang kita boleh orang kata percayalah. Okey. Jadi soalan yang seterusnya Cik Aika, kita nak cakap juga tentang keperluan wajib yang perlu kita sediakan untuk anak. Kita nak bawa anak pergi jalan-jalan, nak keluar, of course kita akan bawa kereta kan. Jadi anak pun kita akan letak kat river. Kebanyakan kan. Bukan semua, tapi kebanyakannya buat macam tu sebab nak lebih selesa, anak pun tak cranky. Tapi sebenarnya keperluan kita mengadakan kasih tu sangat penting. Wajib sebenarnya, kerana untuk keselamatan anak sayang juga. Okey. Jadi saya nak tanya dengan Cik Haikal lah, sebenarnya macam mana Cik Haikal memandang serius soal kepentingan penggunaan kasih ni? So selaku orang yang terlibat saya langsung lah dengan kempen kempen Cik Haikal ni hebat ni cerita pasal kasih. Kempen kesedaran. Kita hanya boleh bagi kesedaran je lah. Saya bukannya orang yang boleh enforce, boleh bagi denda ke orang ke tidak. Tapi kita selaku yang rapat dengan ibu bapa. So hari-hari ni kita jumpa ibu bapa baru, especially yang parent, yang pertama kali dapat anak dan sebagainya. Saya rasa tanggungjawab kami juga selaku kedai yang berkonsep komuniti, kami train semua tim kami supaya sentiasa berpesan-pesan lah. Kita tak boleh paksa-paksa orang kan. Kita berpesan-pesan. Sebab kalau kita perasan sebenarnya hari pertama anak-anak kita naik kenderaan bila? Sebenarnya sejak hari dia discharge hospital lah. Betul. Kan hari kedua ke, tengoklah kalau dia hari kedua lah, umur dia 2 hari dah naik kereta. So yang selalunya orang terlepas pandang ialah dia rasakan yang dia adalah orang yang paling boleh menyelamatkan anak dia. Selalunya dia akan riba, dia akan pangku kan. Tapi fakta dia pula dari segi sainsnya pula memang terbuktilah kata kan. Tak, walaupun you rasa you paling kuat pun, you pergi gym hari-hari ke workout kan, angkat dumbbell hari-hari pun, bila berlaku kemalangan ataupun tak payah kemalangan lah, emergency brake cukup lah, brake mengejut kita tak cukup kuat untuk tahan tekanan hasil daripada berat bayi itu sendiri. Dan kalau perasan banyak sangat kes yang berlaku mak ayah selamat. Kan, mak ayah selamat. Sebab apa? Mak ayah pakai seat belt, okey dah. Tapi anak yang tercampak keluar cermin. So daripada kejadian-kejadian inilah yang kami sendiri terpanggil untuk terlibat secara langsung dengan kempen-kempen macam ni lah, nak bagi kesedaran. Sebab kita nak selamatkan lebih banyak nyawa dan bila kita pun menyokong bila rangka kerajaan mewajibkan penggunaan CRS kepada anak-anak kecil dan kenderaan ni, sebab kita nampak itulah cara dia untuk kita menyumbang kepada masyarakat. So banyak sebenarnya, kalau ikut kajian statistiknya, kurang daripada 30% penumpang kanak-kanak dalam kenderaan ni yang menggunakan CRS kat Malaysia. Daripada jumlah 30% tu pula 82% bila kita buat macam ada satu kajian ni buat menggunakan cara tidak betul. Pakai dah beli dah bagus dah, tapi pakai tak betul pula. Bila tak betul ni dia orang kata defeat the purpose, maknanya tak sampai tujuan utama, objektif CRS tu sendiri kan. Contoh macam tak ikat contohnya. Ada CRS tapi dia letak saja tak diikat. Ataupun diletakkan di kursi hadapan yang ada airbag, dia mendatangkan bahaya pula. Kita pasal kasih tu untuk keselamatan, tapi bila cara salah dia mendatangkan bahaya, mudarat pula kepada anak-anak ni.
So ini yang kami terpanggil. Kami buat macam-macam program sebelum ni dengan berbagai pihak, termasuklah kita lancarkan program yang dirasmikan oleh Timbalan Menteri Pengangkutan ketika itu sebagainya kan. So banyak yang kita buat program macam ni. Bagi kami ini sekadar sumbangan kami kepada masyarakat Bali, kepada pelanggan-pelanggan kami yang banyak menyokong kami selama inilah. Dan kami nampak ini sangat isu yang sangat besar bagi ibu bapa terutamanya. Sebab ramai yang tak tahu, dia orang tak pakai bukannya pasal dia orang kata kedekut sayang anak, tak. Semua orang sayang anak-anak. Cuma dia orang tak ada kesedaran, dia orang tak perasan. Oh ya ke? Bila saya cerita dia macam, oh saya tak perasan selama ni. Patutlah kan. So sebenarnya bukannya kita kata ibu ayah ni semua tak bagus ke kalau tak pakai sarung, bukan. Cuma dia orang tak perasan fakta-fakta yang saya cerita tadi. Kan, dia orang tak ada kesedaran lah, tak ada orang bagi tahu dia orang. So tugas kami menyampaikan. Maksudnya menyalurkan informasi lah. Betul. Supaya ibu bapa ni tahulah betapa pentingnya penggunaan kasut ni tadi. Tapi ada juga setengahnya kan macam Haikal ada kesedaran untuk menggunakan kasut dalam kereta. Okey, tahu untuk keselamatan anak-anak, tapi beli pre-love. Ada juga kes macam tu. Boleh tak Cik Haikal cerita sikit sebenarnya pre-love ni okey ke tak okey sebenarnya? Sebab benda ni antara yang selalu juga ditanya oleh follower-follower Pak Enma bila diorang DM kita, sebenarnya kasut boleh ke beli kalau pre-love? Berbahaya tak? Okey, masih okey ke untuk digunakan? Antara soalan-soalan yang ditanya pada kita. Okay. Saya terangkan sikit-sikit ni sebab latar belakang saya pun engineering saya belajar dulu engineering. Bila produk pre-love ni kita tak tahu dia punya sejarah. Pernahkah dia terlibat dalam kemalangan? Kalau ikut cara penggunaan yang betul, kasut ni the moment terlibat dalam CRS CRS ni kalau terlibat dengan pelanggaran ataupun aksiden dan sebagainya, sepatutnya dah tak boleh pakai dah sebab kekuatan material itu dah jeopardize, dah lari yang kata. Dia tak sekuat itu dah next time. Mungkin first one okey dia tak pecah lagi tapi dia dah jeopardize. Second one is kalau kita pakai lagi, kita guna dan berlaku satu lagi kejadian contoh macam emisi brake yang kuat kan, mungkin that second time tu dah pecah. So function untuk melindungi tu dah tak sampai dah tak lah. sampai. Okey. So saya okeylah mungkin orang kata selaku orang yang berniaga ni nak suruh beli yang baru, tak, sebenarnya kos beli CRS ni sebenarnya tak tinggi. Sebab di dalam pasaran memang variety, ada yang harga 200 lebih saja, ada sampailah ke 2,000, 3,000 pun ada kan. Dan satu lagi yang sekarang yang inisiatif dari pihak kerajaan kan, contohnya sekarang ada subsidi. Betul. Ada subsidi kan 150 ataupun 50% daripada ni. So benda-benda ni kita kena ambil peluang untuk ibu-ibu, ayah-ayah di sana untuk mendapatkan CRS ni yang elok. Dia tak semestinya saya kata elok tu mahal sangat kan. Dia, of course yang elok dia ada cost dia sebab bahan material dia dah diuji. Betul. Kan. Dia bukan sekadar kita beli saja daripada online, kita tak tahu ni, sebab otherwise dia tak capai objektif lah. Kita beli CRS, pakaikan anak CRS sebab nak selamat. Tapi kalau benda tu tak selamat, buat apa pakai? Kan? Itulah saya the pointnya sebenarnya. Jadi sebenarnya memang kena dapatkan consultation lah waktu nak membeli tu. Jadi mudah kita nak bertanya kan, kita nak minta pendapat. Sebab mungkin dengan bajet kita tu kita rasa kita tak boleh beri yang terbaik untuk anak, tapi sebenarnya bajet yang kecil pun tak sampai beribu-ribu pun sebenarnya kita mampu lagi untuk beli yang terbaik untuk anak kita sebenarnya kan. Okey, kita nak ke soalan yang seterusnya bersama dengan Cik Haikal kita. Soalan yang keempat ni saya kira ramai yang nak tahu juga, bagaimana kita nak memastikan karsit atau CRS yang kita dapatkan untuk anak-anak adalah yang terbaik. Apa kriteria utama yang perlu kita fikirkan atau kita consider waktu kita membeli itu? Okay, untuk pengetahuan yang belum tadi CRS ini dia ada banyak jenis dia. Banyak kategori dia contohnya yang forward facing, rear facing dan sebagainya. Tapi yang paling penting saya kena ada ilmu dan bertanya dengan konsultan dekat kedai yang di tempat beli itu sesuai ke tidak dari segi apa. Sebab setiap CRS ni berbeza kesesuaian untuk ketinggian anak contohnya. Ataupun berat anak. Dia bukan pada umur sangat, dia lebih pada berat dan tinggi contohnya. Dia tengok pula yang paling penting, poin nombor 2 ialah kita tengok dari segi sesuai atau tidak dengan kereta kita. Sebab dia tak, bila kita beli satu CRS tu, kalau boleh kita boleh fitting. Itu the best is fully fitting. Sebab setiap kata kasut kereta kita, kasut ni sebenarnya istilah dalam kereta kita lah, kasut tu berbeza design dia.
dia punya curve dia dan Yalah, sebagainya kan. lain kereta Okey, lain lain pula kereta kan. lain kan. Kalau CRS ni pun sama. CRS ni okey, brand ni lain dia punya style, model ni lain pula. So yang the best ni kalau kita boleh fitting, sebab ada dekat CRS bila kita pasang untuk setengah kereta longgar. Bila longgar tu dia tak give the best protection lah. So kalau tanya saya, cari tempat yang boleh buat fitting pun kat situ. Kan, dan of course ada certain requirement lah, contohnya ada yang dapat kelulusan daripada MyROS dan sebagainya. Benda ni you kena bertanya dengan konsultan ataupun tempat you beli tu. Kan, so that's why tadi kalau kait dengan yang soalan yang sebelum tadi tu tadi pun kan, kadang-kadang itu yang kita tak dapat bila kita beli produk yang pre-love ni. Dari segi information tadi yang kalau saya reflect yang tadi yang awal tadi yang ditanya tadi kan. So kita nak get the best tu, dan benda ni tak semestinya mahal. Produk yang saya kata tadi yang ada kelulusan, yang sesuai dengan kereta, yang sesuai dengan tinggi berat anak kita tu, tak semestinya mahal. Jadi saya suka dan saya orang kata tertarik bila Cik Aika kata tu cari tempat yang boleh kita buat fitting. Sebab saya pun tak terfikir. Sebelum ni memang saya ada pengalaman cari juga kasih, tapi saya beli di mall lah. I see. Jadi bila kita beli dekat mall tu, faham-faham lah, tak ada fitting lah kan. Kita main beli je. Bila pasang betul cakap Cik Haikal tu memang longgar. Saya kata kenapa longgar ni? Puaslah husband saya tarik belt tu untuk ketatkan, tapi tetap gagal. Dia, saya rasa di situ saya dan suami dah gagal lah buat pilihan kasut yang apa orang kata CRS yang sesuai untuk baby kita lah waktu tu kan. Bukan gagal, dia kata not the best lah kan. Jadi lepas saya dah banyak lagi orang kata belajar dan membaca, tengok okey, betul lah macam Cik Haikal kata tadi, bila kita nak membeli ni dapatkan consultation dan bertanya. Yang paling penting rajin nak bertanya tentang kita punya CRS yang nak kita beli untuk anak tu lah. Okey, Cik Aika, saya nak ingatkan sekali lagi kepada yang sedang menonton sekarang ni untuk share, like dan komen kita punya live hari ni. Sebab apa? Kita ada giveaway istimewa yang kita nak berikan kepada follower bertuah. Jadi kita akan pilih secara rawak dan mungkin anda adalah orang yang kita cari. Jadi kita akan pilih seorang pemenang bertuah. Okey? Okey, saya tak nak cakap panjang lagi. Kita nak terus ke soalan yang ni, dilari sikit daripada soalan-soalan yang awal-awal tadi. Saya dapat ceritalah, dapat dengarlah satu cerita ni yang mana Tatih telah melancarkan program Ibu Aspirasi Tatih, IAT. Jadi boleh tak Cik Aika ceritakan sikit dari mana dapat inspirasi untuk orang kata melancarkan dan mengadakan program ni? Okay. Sebenarnya untuk pengetahuan, butik Tatih ni kita ada di beberapa lokasi di seluruh Semenanjung Malaysia ni lah. Sekarang ini kita ada di 12 lokasi, 12 cawangan. Dan tahun ini adalah tahun ke-10, ulang tahun ke-10 Tatih 2022 ni. So sempena dengan ini juga kami melancarkan satu kempen, satu program yang dipanggil Ibu Aspirasi Tatih. Sebab Tatih ni basically is all about mother sebenarnya lah. Sebab kalau kita menyebut dalam butik keperluan ibu dan bayi, ada ibu lah kat situ. Kita cerita pasal ibu mengandung, penyusuan, berpantang dan sebagainya. So kami dalam kempen, dalam program Ibu Aspirasi Tatih ni ingin mengangkat ataupun mengangkat kisah-kisah ibu-ibu yang bagi inspirasi pada orang lain. Contoh kita tahu dalam apabila berlaku, kita sekarang orang kata dalam fasa pasca pandemik, lepas tu fasa pandemik tempoh hari kita banyak dengar atau jumpa kisah-kisah ibu-ibu yang cukup menginspirasikan ibu-ibu yang lain juga. Contohnya macam ada satu kisah yang kita terbaca, seorang ibu yang bekerja sebagai penghantar makanan, dan sentiasa bawa anaknya kan? Yang ada masalah kesihatan, yang kata OKU penglihatan contohnya, ke mana-mana bawa anak dia. So bila kita baca kisah macam ni, kita tahu ibu-ibu ni kisah dia perlu diangkat, sebab kisah-kisah ini juga yang boleh menginspirasikan ibu-ibu lain. Betul. Saya percaya ada juga ibu-ibu lain yang ditimpa ujian, mungkin dalam menghadapi kemurungan for whatever reason, mungkin masalah peribadi, keluarga dan sebagainya, kerja dan sebagainya. So dengan kisah-kisah ini kita berharapkan dapat memberi inspirasi, mungkin sedikit motivasi bahawa dia bukan kesorangan, bahawa ada orang yang kat luar ni yang insyaAllah akan support kita, dan martabat ibu-ibu ni perlu diangkatlah. Program ini berjalan selama 6 bulan insyaAllah, bermula April dan akan kemuncaknya pada dijangka bulan Oktober dalam satu makan malam gala insyaAllah, di mana ibu yang selama 6 orang finalis akan dipilih. Okey. Dan ibu yang akan memenangi lah, kita bukan satu pertandingan pun, dia adalah juri awam dan juri
profesional yang kita jemput. Ibu yang menang nanti akan mendapat hadiah wang tunai RM10,000. So nanti insyaAllah boleh calonkan, boleh dari segi write up atau menggambar sedikit write up di Instagram atau di Facebook, asalkan dia punya tag dengan hashtag Ibu Aspirasi Tati, insyaAllah. Orang kata nomination itu bermula daripada 1 April kita buka, right? InsyaAllah kita akan kumpul penyertaan daripada khalayak ramai ni sehingga bulan 6 atau 7, dan kita akan terus buat program-program lain susulan daripada itu sehinggalah kemuncaknya bulan 10 nanti, insyaAllah. Jadi maknanya di sini follower kita pun boleh cadangkanlah kan, boleh. Kalau nak share cerita sendiri ke atau mungkin ada kenalan-kenalan ke yang mempunyai kisah-kisah yang orang kata boleh memberi inspirasi kepada orang lain. Jadi boleh calonkanlah, betul? Boleh calonkan, Jadi macam mana caranya tadi kita boleh buat karangan? Maksudnya boleh buat write up sikit, contohnya apa yang berlaku, kenapa ibu ni memberi inspirasi, mungkin dia ni siapa, latar belakang sikit dan sebagainya lah. Setakat mana submit? Just tag aja, kita punya team akan keep on monitoring. Selalunya bila kita buat hashtag kita boleh cari je kan hashtag tu kan, Ibu Aspirasi Tati, dan daripada situ kita akan pilih yang mana yang mungkin dari segi yang kisah dia membawa kesan kepada pembaca, orang kata kan, bukan nak kata ibu ni tak ibu tak kan, kita nak yang paling inspirasi. Semuanya memberi inspirasi. Betul kan. Cuma kita nak cari yang orang kata mengangkat lah antara 6 orang tadi, betul? InsyaAllah. Kita nak mengangkat yang orang kata yang betul-betul memberi inspirasi antara 6 tu, orang kata the best among the best lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi kita harapkan program Ibu Aspirasi Tati tadi ini memberi kesan yang besar kepada semua yang menonton, dan juga saya doakan semoga program ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, bermula April sehingga malam kemuncaknya pada bulan Oktober, insyaAllah. Betul? Okey, jadi kita sama-sama doakan program ini berjaya, dan juga jangan lupa kepada anda semua teruskan menyokong Pak Elma dan ikuti kita punya live dan kita punya video-video lain yang akan kita kongsikan di Submat kita. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe kita punya channel, YouTube channel Majalah Pak Elma, dan terus ikuti kami di social media kami yang lain. Okey, so kita berjumpa lagi insyaAllah, Syahika, dan juga kepada follower-follower kita yang lain, jom kita say bye-bye lah kalau macam tu. Bye, Assalamualaikum, kita jumpa lagi insyaAllah. Sekejap. Pamago Live tak habis lagi. Saya ada sesuatu yang nak diberitahu ni. Sempena bulan Ramadan tahun ini, buat pertama kalinya, Bintang Kecil membawa anda menyaksikan kisah magisnya ciptaan Allah di samping mendekati kehidupan para sahabat Nabi dan tokoh ilmuwan di dalam siri hikayat 1001 Malam yang disokong sepenuhnya dari Tatih. Saksikan setiap hari sepanjang bulan Ramadan ini istimewa bersama P. Yuris dan tim BK Squad di YouTube channel Bintang Kecil bermula 1 Ramadan pada jam 6.30 petang. Jangan ketinggalan, okey?